Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ni ada 3 lap. 10 yang pertama, 10 yang tengah dan 10 yang akhir kan. How everyone's going so far? Kita nak bacakan satu hadis yang berkenaan dengan tajuk kita. First lap of Ramadan, sudah cukup qomakah Ramadan kita? Sudah cukup berdiri dan hidupkah Ramadan kita yang telah berlalu ni So saya nak bawakan satu hadis daripada kitab Riyadhus Salihin. Kitab ni mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. So dalam bab solat sunat tarawih, bab 213, dia Syekh Imam An-Nawawi ni dia buka dengan satu hadis kan. Hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Muttafaqun alaih. Bermaksud barang siapa man qama, ni dah tadi tajuk kita ambil kan, qama, siapa yang menghidupkan atau memberdirikan Ramadan, malam ataupun Ramadannya, imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan dengan penuh berkira-kira dengan niat untuk mencari pahala dan keredaan daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Bila kata muttafaqun alaih ni maksudnya Bukhari dan Muslim kedua-duanya mensahihkan hadis ni lah. Kalau tengok dalam syarah ni dia kata qama Ramadan, maksud dia menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Imanan, maksud dia keimanan. Wahtisaban, maksud dia ikhlas kerana Allah. Ihtisab ataupun berkira-kira buat sesuatu nak hapuskan dosa, nak dapat banyak pahala untuk capai redha Allah. Itulah. Okey. So, sukalah untuk saya membedah hadis ni secara satu persatu. Sebab benda tu yang saya risau bila mana saya tengok kajian Ustaz Adi Hidayat tu kan. Bila dia bawakan pasal hadis ni. Perkara pertama lah yang saya tak sangka waktu sharing tu Ustaz Adi Hidayat bawakan adalah dia membedah secara detail dua perkataan. Yang macam kita nampak macam picisan dia dalam hadis ni, tapi dia bila dia explain tu baru kita macam the notion is very different kan. Tapi sebelum saya nak bedah perkataan tu, saya macam sukalah untuk bawakan kan, macam selalunya kan bila Ramadan, masalah kita adalah kita akan semangat, which is bagus, sebab itulah benda yang memang Allah bagi kepada semua orang. Sampaikan kalau dengar sharing Ustaz Adi Hidayat tu, dia kata dia always akan keep on saying benda ni. Dia kata kita ni banyak orang mati sebelum Ramadan kan. Macam contoh ada kawan saya punya mak, dia meninggal sehari sebelum Ramadan. Ada seorang lagi tu dia kena sakit COVID lah, positif. So dia meninggal pada buka puasa hari Ramadan pertama. Nak katanya macam ada orang meninggal sebelum Ramadan, ada orang tak sempat jumpa, ada orang sempat jumpa sehari, ada orang sempat jumpa beberapa hari kan. Tapi kita, Allah keep on memberi kita peluang from day to day. Tapi kita tak tahu lah sampai bila kita akan menikmati Ramadan ni kan. Boleh jadi je kita tak akan habiskan Ramadan ni 30 hari pun kan. Mungkin beberapa hari, mungkin separuh, mungkin 1 lap sahaja, mungkin 2 lap, ada orang mungkin 3 lap kan. Wallahu'alam kan. Jadi disebabkan ketidaktahuan kita tu kan, jomlah kita appreciate every day in our Ramadan, seolah-olah hari inilah Ramadan terakhir kita. Sebab kita tak confirm pun kita akan boleh habiskan 30 Ramadan ni semuanya. So tu yang pertama lah. Dan Ustaz Adi Hidayat dia selalu akan cakap gini. Dia kata Ramadan ni adalah bulan yang mana Allah tu bagi pada kita, tak bagi pada orang lain. Contohnya macam orang yang meninggal tu kan. Sebab Allah tahu orang tu mungkin amal dia dah cukup. Dia tak perlu pun nak berjumpa Ramadan. Jadi Allah ambil dia sebelum Ramadan. Tapi kita ni amal tak cukup lagi. Allah tahu kita butuh more amal, more pengampunan yang di-offer oleh Ramadan ni. Jadi dia kata, kalaulah Ramadan kali ni kita tidak bisa mendapatkan keampunan, berapa Ramadan lagi kita nak kan untuk kita dapatkan keampunan tu. Kalau macam saya, umur saya dah 26 tahun ni kan. So kita nak, dah 26 Ramadan dah Allah bagi. Tolak yang kita tak balik tu macam dalam 10 tahun lah. Contoh 16 tahun dah Ramadan. Nak berapa banyak Ramadan lagi baru nak diampunkan dosa kan. Dia kata, sampai bila nak tak sedar tu kan. So Allah keep on giving us chance from year to year. Daripada tahun ke tahun kan. So marilah kita jadikan Ramadan tahun ni is the very best Ramadan yang pernah kita ada dalam sejarah kehidupan kita kan. Yang dengannya kita betul-betul mendapat benda terbesar yang Allah offer pada kita, iaitu taqwa kan. Diambil daripada surah Al-Baqarah bila Allah kata
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, Allah panggil kita dengan satu panggilan yang sangat disukai, yang menyukakan kita, iaitu panggilan keimanan. Allah cakap apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasalah macam orang dulu, kan? Nak katanya bukan benda baru pun. InsyaAllah tak susah sebab orang dulu dah pernah lalu. You pun boleh lalu, kan? Seolah-olah Allah memberikan kita satu encouragement and motivation yang we can do it. Kemudian Allah kata apa? Kenapa Allah nak suruh kita puasa macam orang dulu? La'allakum tattaqun. Moga-moga kamu akan beroleh ketakwaan. Jadi, kalaulah kita masuk ke dalam Ramadan ni dengan baca macam-macam aim, kan? Tapi boleh saja perbanyakkanlah aim kita, kan? Tapi jangan pernah lupa untuk meletakkan aim Allah. Kenapa Allah letakkan puasa ni dan Ramadan ni untuk kita? Letakkan juga benda tu sebagai aim kita, iaitu apa? Taqwa. Taqwa tu is the biggest aim yang Ramadan ni could ever offer to everyone. Maka jangan sampai kita termisah benda yang paling besar yang Allah nak kita dapat tu, kan. Tapi perkataan yang Allah guna untuk menunjukkan apa yang Ramadan ni offer, iaitu taqwa itu, dia diletakkan dengan perkataan la'allakum. La'allakum ni Ustaz Adi Hidayat kata, dia adalah bahasa Melayu mudah dia mudah-mudahan. Bahasa Inggeris dia, kalau Norman Ali Khan, dia suka guna hopefully. Nak katanya, not everyone is going to get it. Tak semua orang akan berjaya mendapatkan piala takwa itu. Perkataan la'alla memberi satu notion bahawa hanya orang yang berusaha keras siang dan malam sahaja, yang put effort, yang plan, yang bagi everything lah untuk mendapatkan sesuatu benda tu, orang itulah yang akan berhak dan berjaya mendapatkan piala ketakwaan. Maksudnya dia bukan easy game lah. Dia macam you really have to work hard for it. So orang-orang yang work hard tu insya-Allah akan dapat piala ketakwaan. So malam ni itulah yang kita nak tengok, kan. Daripada perkataan la'allakum tattaqun tadi, kita nak bawa kepada hadis ni, kan. Hadis man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yang kita bacakan tadi. So, bila kita kata pasal Ramadan, tadi saya kata tadi, selalunya orang akan semangat awal, tapi kat hujung nanti dah tak semangat dan sebagainya, kan. Ataupun macam, even tak payah nak tunggu nantilah tengah atau hujung. Sekarang ni dah hujung lap 1 pun mungkin ada orang dah mula demotivated ataupun dah mula slow down. Dah mula dah tak rasa dah. Dah mula rasa rutin je dengan Ramadan ni. Dah mula rasa malas ataupun apa-apalah, kan, perasaan-perasaan kita. So, perkara pertama, kan, yang nak diadres melalui hadis ni adalah apakah driving force kita untuk keep on qama ataupun menghidupkan dan mendirikan Ramadan kita. Ada orang dia ter-affected dengan ambience dan environment. Contohnya macam, kawan-kawan semua budak-budak rumah ataupun macam, semua orang pun macam excited nak Ramadan, aku pun excited lah, kan. Tapi kalau lah kita, kan, ter-affected dengan ambience dan environment, benda tu akan hilang bila mana environment tu hilang. Tapi macam mana kita nak pastikan kita akan dapat boleh sustain and keep up the momentum? So, driving force kita tu kena datang daripada satu benda yang solid lah. So, dalam hadis ni, bila dia kata perkataan man qama, man siapa? Ustaz Adi Hidayat cakap, man ni dia adalah bukan simply siapa, anyone yang macam random. Hadis ni dia kan diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang dulu. Okay, bayangkan Rasulullah kata man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan Ramadan. Okay, kalau dulu, kan, kita bayangkan hadis ni mula-mula diucapkan, mestilah best, kan. Seolah-olah Rasulullah cakap kat sahabat, wahai sahabat semua, siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh iman dan takwa, dia akan diampunkan dosanya telah lalu. Kita pun macam, alah, bestnya sahabat, kan. Rasulullah talking directly to them. Tapi kita macam baca daripada buku, dengar ustaz cakap dan sebagainya, kan. Tapi Ustaz Adi Hidayat kata, perkataan man yang Rasulullah gunakan itu, dia bermaksud jemputan yang personal. Contohnya, analogi yang dia bagi adalah, contohlah, kita nak ajak seseorang pergi ke jemputan walimah ke, kahwin ke, ataupun special occasion. Kita ada buat makan-makan kat rumah, kan. Ada dua cara kita boleh jemput orang. Pertama, kita macam bagi satu kad jemputan. Contoh kita macam, okey, kita bagi kat kampung, ketua kampung, kan. Okey lah, ni jemput nanti Korea kampung ni, ataupun kita bagi dekat
company kita kan. Every department satu kad. Okay, ni dia jemputlah datang semua ni department A, ni kad untuk department B, kad untuk department C. Okay, berbanding dengan cara kita menjemput yang kedua. Kita bagi kad personally. Macam, okay, ni untuk awak. Tulis nama lagi. Fatimah dan keluarga. Hasanah dan keluarga. Misha dan keluarga. Siapalah kan nama kita kan. So, kita pun bagi kat orang tu. So, ada dua cara invitation. Pertama, ramai-ramai. Kedua, personal. Okay, kalau kita sebagai seorang manusia biasa kan, yang manakah invitation yang akan paling menggerakkan kita untuk pergi? Selalunya mestilah invitation kedua kan, iaitu invitation yang personal tu. Sebab invitation pertama, kita akan macam, alah, dia jemput ramai-ramai. Tak ada special touch. Tapi kalau invitation kedua, orang tu tulis, orang tu datang, jemput kita one by one. Mesti kita akan macam, wow, dia jemput aku, macam tu kan. So, kita akan prone untuk datang. Kita akan macam lagi motivated dan semangat lah nak datang sebab ada personal touch. So, Ustaz Hidayat kata, penggunaan yang Rasulullah gunakan iaitu man, dia punya efek dia, kalau kita faham bahasa Arab, sebab kita tak faham bahasa Arab kan, jadi kita terpaksa explain. Saya pun terpaksa belajar kan. Barulah kita faham maksud hadis ni yang sebenarnya daripada sudut emosinya. So, bila Rasulullah kata, man qama Ramadan, dia ibarat Rasulullah is making a personal invitation towards each and every one of his ummah. So, maksudnya kan, bila kita baca hadis ni, walaupun Rasulullah dah tak ada dengan kita, tapi bayangkan sebenarnya 1400 tahun yang dulu, Rasulullah dah invite each and every one of us untuk apa? Untuk qama Ramadan. Ibaratnya, walaupun Rasulullah dah tak ada sekarang, tapi Rasulullah is talking directly to us. Ifa, berdirikan Ramadan kau. Gusti, berdirikan Ramadan kau. Siapa lagi tu nama? Fadilah, hidupkan Ramadan kau. Walaupun Rasulullah dah tak ada dan nama kita tak ada pun dalam hadis ni. Tapi penggunaan perkataan man, ibarat Rasulullah kata apa? Fatin, hidupkan Ramadan kau. Rasulullah is talking and inviting us personally untuk hidupkan Ramadan. So, inilah driving force kita. Kenapa kita nak sambut hadis ni dengan menghidupkan Ramadan kita, nak betul-betul qamakan Ramadan kita. Sebab bukannya kita nak ikut-ikut orang, bukannya sebab kita macam nak bajet-bajet macam best kan. Tapi tak, because Rasulullah is personally invite us kan. Jadinya, kalaulah Rasulullah personally invite kita, macam takkanlah kita tak nak sambut kan. Rasulullah bagi hadis ni, man qama Ramadan. Fatin, hidupkanlah Ramadan. Hazira, hidupkanlah Ramadan. Farah, hidupkanlah Ramadan kau. Kan, Rasulullah dah pesan dengan kita way before kita born lagi di muka bumi ni kan. So, nak katanya pesanan Rasulullah ni valid kepada seluruh umat, seluruh zaman, di mana-mana juga tempat. Rasulullah is personally invite each and every one of us untuk mendirikan Ramadan kita. Maka inilah driving force terbesar kita. Bila mana kita nak malas je, kita macam, Rasulullah yang suruh aku dirikan Ramadan ni. Bukannya mak aku, kakak aku, murabi aku, usramid aku, katibah hamid aku, ataupun siapa-siapa TV ke kan. Bukan, tapi Rasulullah yang nak aku hidupkan Ramadan ni. Kalau akulah nak jadi umat yang disayangi oleh Rasulullah, takkanlah aku tak nak menyambut seruan Rasulullah kan. So, pertama, kenapa kita nak qamakan Ramadan kita? Sebab kita nak sambut seruan Rasulullah yang dia buat personally kepada kita. Setiap seorang daripada kita. Okay? So, itu yang pertama. Itu baru perkataan man. Okay, bila cakap qama Ramadan, dirikanlah Ramadan. Okay, kita pun macam, okay, macam mana nak dirikan Ramadan? Kan? So, Ustaz Adi Hidayat pun bawakan. Kalau kita tengok dekat dalam Al-Quran kan, perkataan qama selalu akan dipasangkan dengan satu perbuatan. Apakah perbuatan tersebut? Okay, perkataan qama, kalau dalam Al-Quran, dia mesti akan dipasangkan dengan perkataan solat. Jadi, bila kata qama Ramadan, dirikan Ramadan, dirikan dengan apa? Pertama sekali solat. Okay. Okay, bila cerita pasal solat, Ustaz Adi Hidayat dalam sharing tu, dia pun ceritakan tentang satu kisah. Sebab dia nak bawakan dua hadis. Macam mana kita nak dirikan Ramadan kita dengan solat. So, dia pun bawakan dua hadis daripada isteri Nabi. Bila cakap pasal dirikan solat, sahabat-sahabat ni macam curious lah macam mana Nabi dirikan solat malam dia. So, diorang pun pergi jumpa isteri-isteri Nabi dan tanya macam mana Rasulullah menghidupkan malam-malam dia. Jadi, ada dua hadis yang Ustaz Adi Hidayat bawakan. Satu daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhuma, dan juga lagi satu daripada Ummu Salamah kalau tak silap. So, daripada dua-dua hadis ni,
sahabat tu ada 3 orang. Pertama Ibnu Abbas, kedua Huzaifah Al-Yamani, ketiga Ka'ab bin Malik yang tertinggal perang Tabuk tu. So diorang bertiga ni lah. So bila diorang pergi survey-survey kat isteri Nabi, diorang kata diorang dapat jawapan yang sama, iaitu isteri Nabi cakap apa? Rasulullah dalam Ramadan ke luar Ramadan ke, maksimum solat malam dia adalah 11 rakaat. Tapi isteri Nabi cakap apa? Tapi jangan kau tanya tentang kebagusan dan kepanjangan solat beliau. So sahabat pun nak try sendiri. Jadi diorang pun pergilah ikut Nabi qiyam kan. Jadi apa yang diorang ceritakan? Nabi bila mana dia solat malam, 2 rakaat kan. Dia solat dalam keadaan sangat best lah. Macam bila mana dia membaca Quran, bila dia berjumpa ayat-ayat doa, dia akan berdoa bersungguh-sungguh. Bila mana dia jumpa ayat-ayat syurga, dia akan macam sangat bahagialah perasaannya. Dan dia sangat mengharapkan syurga. Dan bila mana dia membacakan ayat-ayat yang pasal neraka, dia akan ketakutan seperti mana dia sedang diazab dengan api neraka tersebut kan. Sampaikan dia kata, diorang tak sedar dah berapa banyak Rasulullah baca. Tapi malam tersebut, dikatakan Rasulullah baca surah Al-Baqarah sampai habis. Lepas tu sahabat pun, nak rokok dah ni. Tiba-tiba Rasulullah sambung lagi dengan surah yang ketiga, iaitu Ali Imran. Hebat lagi, syusyuk, seronok. Habis surah Ali Imran. Tiba-tiba Rasulullah sambung lagi. Surah apa pula? Ali Imran, Al-Ma'idah. Ke An-Nisa. Yang keempat. Al-Ma'idah yang kelima kan. So bila habis An-Nisa, baru Rasulullah rukuk. Dan rukuk Rasulullah sama lama dengan Rasulullah berdiri. Nak katanya satu rakaat equal to 3 surah. 3 surah panjang. So itulah kualiti solat Rasulullah. Yang sampai bengkak-bengkak kaki. Yang sampai meleleh-leleh air mata di janggutnya kan. Esoknya diceritakan sahabat-sahabat tu dah tak datang lagi dah. Kalau kita bila dengar cerita tu, mesti kita macam sahabat mesti tak datang sebab panjang kan. Macam dah tak larat, menyesal lah datang kan. Tapi sebenarnya bukan kita je yang macam gitu kan. Kita tak datang. Dah ni masjid ni lama ni, aku dah terkena dah. Pergi masjid lain kan yang pendek kan. Tapi sahabat, kenapa dia tak datang? Sebab dia takut tak khusyuk. Sebab apa? Dia asyik menduga bila Rasulullah akan sujud, akan rukuk dan sujud. Jadi dia macam, dia tak boleh ganggu khusyuk. Sebab dia orang macam lalok je dalam bacaan Quran Rasulullah tu. Khusyuk je kan. Cuma dia macam menanti-nanti. Bila ni nak rukuk ni, sekali bukan. Jadi dia jadi macam tak ubudiyah lah. Sebab dia dah fikir pasal benda lain kan. Tu satu. Nak dikatakannya bila kita kata qama Ramadan, pertama tadi solat. Dan apakah yang dibacakan dalam solat? Quran. So ada 2 perkara yang kita kena qamakan, kata Ustaz Adi Hidayat. Dan pertama, dirikan Ramadan kita dengan perbanyakkan solat. Solat wajib tak boleh perbanyakkan, itulah 5 je kan. Jadi apa yang boleh diperbanyakkan? Solat sunat. Yang siang, yang malam perbanyakkan. Dan apa yang kita baca dalam solat? Al-Quran. Maka perbanyakkan Al-Quran kita. Sebab tu ayat kalau page dalam Al-Quran yang cerita pasal puasa tu kan ada satu page kan, ayat 185, 186. So tadi kita dah bawa ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi selang 2 ayat lepas pada tu ada satu ayat syahrul ramadhan allazi unzila fihi alquran hudan linnas. Kan? Ramadan bukan bulan puasa. Allah kata Ramadan adalah Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan turunnya Quran. So dia tally lah dengan hadis tadi kan. Dirikan Ramadan dengan solat dan juga Al-Quran. Sebab apa? Dalam bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Maka Quran yang turun tu adalah untuk memberikan hudan linnas. Memberikan petunjuk kepada seluruh manusia. Maka hargailah dia dengan memperbanyakkan, membaca dia, menghafaz dia, memahami dia, mengamalkan dia, internalize dan embrace intipati dia kan. Tu yang Rasulullah pun banyak tadarus dan sebagainya kan di bulan Ramadan. Dan bila dalam setiap solat sunat Rasulullah banyak dibacakan ayat-ayat Quran. So daripada situ Ustaz Adi Hidayat dia memecahkan pula ada hadis yang menceritakan tadi kan dah satu, okey, nak hidupkan dengan apa? Al-Quran dan solat sunat. Dan solat sunat Rasulullah macam mana? Rasulullah solat sunat tak lebih 11 rakaat. Tapi 11 rakaat tu kualitinya satu rakaat is equal to minimum 100 ayat Al-Baqarah, maksimum 3 surah panjang. Menyebabkan kita fahamlah bahawa Quran dan solat itulah yang didirikan oleh, yang dikomakan oleh Rasulullah dalam bulan Ramadan. Okay.
Bila diceritakan macam mana Rasulullah solat sunat, mendirikan malam Ramadan dia, ada dua hadis yang tadi saya kata. Pertama daripada Aisyah, yang kedua daripada Ummu Salamah. Di rumah Ummu Salamah, Rasulullah mendirikan solat malam dia dengan 4-4-3. Cukup lah 11 kan? 4-4-3. Di rumah Aisyah, Aisyah cakap Rasulullah mendirikan 2, summa ra'ataini, summa ra'ataini, summa ra'ataini sampai ilal fajr. Bila dah nak dekat fajar, Rasulullah buat 1 witir. Jadi cukuplah 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Okay. Bila mengupas hadis yang dibawakan oleh Aisyah, dia menggunakan perkataan summa. Okay. Lepas tu Ustaz Adi Hidayat pun ceritalah. Bila nak ceritakan kemudian, bahasa Arab ni boleh ada 3 perkataan. Pertama fa, kedua wa, ketiga summa. Bila gunakan perkataan fa, tiada jeda masa. Dia macam immediately after that. Maksudnya, kalau 2 rakaat, kemudian 2 kalau ra'ataini, fara'ataini, fara'ataini. Kalau fa digunakan maksudnya 2 rakaat bangun terus. Habis bagi salam bangun. Bagi salam bangun. Bagi salam bangun. Immediate. Okay, tapi kalau penggunaan dia adalah wa, dia ada jeda masa tapi sekejap. Kalau ra'ataini, wa ra'ataini, wa ra'ataini. Kalau Aisyah guna perkataan wa, bermaksud lepas semayang 2 rakaat, Rasulullah duduk kejap, lepas tu bangun. Duduk kejap, bangun. Tapi perkataan yang Rasulullah guna adalah summa. Summa ni bermaksud solat 2 rakaat, duduk lama, kemudian bangun. Duduk lama, jeda dia lama. Jadi dekat situ Ustaz Adi Hidayat kata, apa yang Rasulullah buat di tengah-tengah jeda yang lama tu? Kemudian dibawakan lagi satu hadis Aisyah. Aisyah tanya, Rasulullah, kalau kita jumpa malam Lailatul Qadar, kita nak buat apa? Nak doa apa? So Rasulullah pun bagi tahu satu doa yang sangatlah precious kan. Yang mana kalau lah Rasulullah bagi tahu doa tu ke Aisyah, maksud itulah kunci. Itulah doa yang paling semua orang kena doakan. Apa dia? Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Allah yang Maha Pemaaf, yang mencintai kemaafan, maafkanlah kami. Kalau anda baca buku ni kan, buku dengan namamu aku hidup kan, dia membedah satu persatu nama Allah. Salah satu nama Allah yang dikupas adalah afu, yang kita kata dalam doa tadi, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Okay, bila cakap Allah al-afu, dia pemaaf ni berbeza dengan ghafur, pengampun. Maaf ni ada 3 notion. Pertama, Allah ampunkan yang sampai tak ada bekas, tak ada tanda. Buku amal kita ni kan macam contoh Fatin mengumpat contohnya. Okay, bila Allah ampunkan dengan nama dia Al-Ghafur, dia macam strike through, malaikat macam padam. Tapi kita boleh baca mengumpat, cuma dia dipadam, di garis, nak katanya tak kenalah, tak kena azab. Tapi afu, padam sampai tak ada bekas, seolah-olah kita tak pernah buat. Bahkan kita akan diradai dan kemudian ditambahkan dengan pahala. So itulah beza nama Allah Ghafur dan Al-Afu. Bestlah Al-Afu ni sebab apa? Seolah-olah kita tak pernah buat dosa tu. Padam habis. Even malaikat pun Allah lupakan dia. Jadi kita tak kena azab, aib kita tak dibuka. Sebab nanti dikatakan kalau Allah ampunkan kita dengan nama Ghafur kan, kita tak kena azab, tapi kita menanggung beratnya malu. Kita punya aib dibuka. Iaitu apa? Dia ni mengumpat dulu. Dia ni buat itu, buat ini. Berzina ke, na'udzubillah, tengok porno ke apa, na'udzubillah kan. Tapi dia dah diampunkan. Walaupun tak diazab dengan api neraka, tapi azab aib terbuka tu sendiri besar. So itulah bestnya bila Nabi ajar kita minta ampun dengan nama Allah Al-Afu. Jadi nak katanya apa, di jeda masa-masa tu Rasulullah menangis minta ampun sungguh-sungguh kan atas setiap satu dosa. Jadi dari situ Ustaz Adi Hidayat cakap apa? Maka dirikanlah juga Ramadan kita dengan taubat dan pinta keampunan. Jadi dia kata apa? Walaupun Ramadan ni orang semangat buat list Ramadan, apa? Jangan lupa buat juga list dosa. Buat semua list. Dia kata pertama, buat list dosa kita dengan Allah. Lewatkan solat, lalai dalam solat, tak khusyuk, malas, tipu Allah, janji tak buat tujuan hidup sesungguh, apalah semualah dosa-dosa kita dengan Allah, listkan. Kemudian, listkan pula dosa kita dengan manusia. Ranking pertama dengan mak ayah. Kedua dengan kawan-kawan lah, cikgu, semua-semua manusia-manusia lain lah. So, datang kepada setiap satu solat, datang kepada setiap satu bacaan Quran dengan satu dosa tu yang kita betul-betul nak minta ampun. Maka baru kita akan looking forward dan kita akan sesungguh minta ampun. Macam mana kita nak minta ampun kalau kita tak rasa berdosa kan?
So sebab tu dia kata listkan dosa dan betul-betul sungguh nak minta Allah ampunkan dengan nama Allah Al-Afu. Dia kata barulah kan kita akan bersungguh-sungguh mendirikan Ramadan kita sebab kita tahu dosa kita sangat banyak. So dia kata, jadi pelik kalau orang tahu dosa dia banyak tapi tak bersungguh-sungguh mendirikan Ramadan. Tak sungguh-sungguh buat solat sunat, tak sungguh-sungguh baca Quran. So dia kata, kalaulah kita malas baca Quran dan malas nak solat sunat, hidupkan malam kita dengan solat sunat, maka itu petanda kita tak rasa kita berdosa. Kan? Jadi kenalah rasa berdosa. Jadikan dosa-dosa tu sebagai driving force kita untuk qamakan Ramadan kita. Apart from invitation Rasulullah yang tadi secara personal kan. So kalaulah kan kita berusaha sekeras itu, bersungguh-sungguh sekeras itu, takkanlah Allah tak sudi bagi kita la'allakum tattaqun tu. Sebab tadi kita kata la'allakum tu orang yang mendirikan Ramadan dengan berusaha keras kan. Orang itulah yang layak dapat takwa. So harap-harapnya bila kita berusaha betul-betul dirikan solat kita, kita punya Quran kita, taubat kita, Allah nampak effort kita, kesungguhan kita, maka Allah sudi nak bagi kita takwa dan keampunan ni. Jadi daripada situ juga, daripada perbezaan penggunaan perkataan fa, wa dan summa, dan hadis tu guna summa, maka dia kata Rasulullah ni steady je, relax, rehat dalam solat dia. Daripada situ munculnya perkataan tarawih. Tarawih bukannya 8.20 bergaduh kan. Ataupun macam one after another, habis lepas tu penat kan. Dia kata tarawih adalah satu pengembaraan rohani, kerehatan bagi jiwa kita. Rehatkan hati kita, fikiran kita dengan minta ampun, dengan bacaan Quran. It's not about berapa banyak you baca, tapi berapa banyak you mendalami bacaan dia. Tapi tak boleh juga berapa banyak, nanti baca sikit pula kan. Sebab apa? Sahabat-sahabat semua, dia jadikan Rasulullah sebagai benchmark. Tadi kita kata minimum Rasulullah 1 rakaat 100 Al-Baqarah kan. Jadi benda tu yang sahabat-sahabat semua carry. Jadi solat dia orang 1 rakaat panjang dia adalah 100 Al-Baqarah punya ayat. Jadi menyebabkan bila dia Rasulullah kan solat 11 rakaat kan kita kata kan. So dari situ munculnya orang kata tarawih tu 8 campur 3. Tapi kepanjangan dia adalah Al-Baqarah 100. Objektif dia apa? Nak bagi kita rehatkan diri dengan Quran, pengembaraan rohani dengan solat, bercakap dengan Allah melalui solat, melalui Al-Quran, dan juga merasai tiap satu apa yang kita bacakan. Jadi daripada situlah munculnya tarawih 8 tu kan, pengembaraan rohani tu. Tapi apa yang berlaku bila mana Islam makin berkembang, Rasulullah dah wafat pada zaman Umar kan, Islam dah tersebar banyak kan. Orang Islam ada macam-macam PN. Tak semua dah macam zaman stok-stok macam zaman Umar, Abu Bakar semua kan. Iman tinggi. Jadi bila dia buat tarawih 1 rakaat 100 Al-Baqarah, orang mula tak datang, orang tak semangat, orang macam malas kan. Jadi Umar pun buat ijtihad untuk kita memperpanjangkan rakaat tapi masih menjaga kualiti bacaan dan banyaknya bacaan tu. Sebab nak rehatkan diri kita dengan solat dan Quran. Jadi dia perbanyakkan rakaat, jadilah 23. Tu yang datangnya hujah solat tarawih tu 20 campur 3. Jadi sebenarnya tak ada isu pun Ustaz Adi Hidayat kata nak semayang 8 plus 3, 11 ataupun 23 tu. Sebab main dia adalah how far you rehat dengan solat, how far you rehat dengan Quran. Itu persoalan dia. Bukan 8 ke 20. Bukan 11 ke 23. Kalau campur witir sekali kan. So benda itulah yang kita selalu salah faham kan. So dia kata kalau kita mengantuk tak apa, tidur dulu, bangun nanti solat lagi. Sebab Rasulullah pun mengambil jeda. Yang penting rehat dengan solat, rehat dengan Quran dan banyakkan bertaubat. Itu intipati tarawih ataupun menghidupkan malam tu sendiri kan. Bukannya nak cepat habis, siapa buat paling banyak. Tapi jiwa kita tak tarawih. Jadi tarawihkah tarawih kita kawan-kawan? Rehatkah tarawih kita tu yang sebenar kan. So daripada situ pula Ustaz Adi Hidayat bawakan pasal perbezaan qiyam dan tahajud. Apa beza qiyam, apa beza tahajud? So ada ulama bezakan, ada ulama samakan. Jadi dia prone kepada yang membezakan, nak menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, supaya nak ajak semua orang ni untuk mendirikan malam-malam di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah tahu dan Allah juga tahu ada manusia yang dia ni susah nak tidur malam ataupun suka berjaga lewat malam. Kalau dia kena tahajud, dia tak bangun dah nanti. Jadi daripada situ ada 2 perkataan. Pertama tahajud, kedua qiyam. Tahajud adalah ibadah malam daripada ba'da isyak hingga ke fajar yang dimulai dengan tidur. So dia bangun daripada tidur,
kemudian dia beribadah, itu namanya tahajud. Kalau qiyam dia tidak perlu disusuli dengan, dia tidak perlu dimulakan dengan tidur. Maksudnya ba'da isyak tu terus solat apa-apa, itulah qiyam. Jadi dalam hadis tu bila dia kata man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ni, tak ada masalah. You boleh pilih mana-mana yang you nak. You nak tahajud ataupun you nak qiyam, dua-dua pahala dia sama. Cuma mestilah ada pahala lebih sikit, sebab orang yang bangun tidur tu ada, dia dapat pahala lebih dekat part mujahadah bangun tidur tu kan. Tapi solat tu sendiri pahala dia sama kan. Jadi kalau orang tu memang bersemangat lepas isyak, teruskan solat. Ambil roh rehat tu, tarawih kan. Yang penting dia menghayati bacaan, dia betul-betul bercakap dengan Allah, dia betul-betul minta ampun pada Allah, maka go on. Tapi ada orang dia penat, dia mengantuk. Kalau nak tu dia dah lalok-lalok, jadi dia perlu tidur dulu. Tak apa, nanti bangun kan. Jadi orang yang susah bangun ke, senang bangun ke, semua pun dapat opportunity untuk dapat qamakan Ramadan dia. Tak ada siapa pun terkecuali, tak ada masalah kan. So itulah kan Rahman dan Rahimnya Allah kan, sebab nak ajak semua orang untuk qama Ramadan. So habislah part pertama hadis kita, man qama Ramadan. Itulah yang kita nak hidupkan dalam Ramadan kita. Dan kita nak hidupkan dengan apa? Imanan wahtisaban. Iman kerana Allah, bukannya sebab orang lain. Berebut macam orang tu 20, aku 8 je, takkanlah. Orang tu buat sebab orang, jangan So dia kata betulkan niat kita lurus kerana Allah. Imanan. Wahtisaban. Wahtisaban ni mengira, hisab, kira. Kira apa? Kira pahala, kira dosa kita dah banyak mana kita nak minta ampun lagi kan. So ni related dengan list dosa tadi tu kan. So berkira-kira. Bersungguh-sungguh lah kan kiranya kan. So apa yang dijanjikan kalau kita buat semua benda ni? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ghufira, diampunkan apa saja taqaddama min zambi, dosa dia yang telah lalu. So kat sini Ustaz Adi Hidayat bedah pula satu perkataan, iaitu ma. Kalau dalam bahasa Arab dia kata ma ni selalunya akan dipasangkan dengan illa. Ma ni maksudnya semuanya kecuali. Dia macam either or, neither nor. Dia mesti dipasangkan. Tapi dalam hadis ni Rasulullah tidak meletakkan perkataan illa. Kalau ada illa, maksudnya apa saja dosa kamu akan diampunkan kecuali, contohnya dosa kafir ke, dosa syirik ke, dosa mengumpat ke, apa-apalah kan. Tapi bila digugurkan perkataan illa, ma je yang tinggal, bermaksud apa je dosa akan diampunkan. Jadi Ustaz Adi Hidayat dia tanya, jadi apa je lagi dosa kita yang masih ada, semua tu akan diampunkan kawan-kawan. Besar ke kecil ke, apa yang daripada kita baby, daripada kita baligh, yang kita tak senonoh, yang tak bagus, jahiliah, semua tu minta ampun. Apa je dosa yang you ada, you just name it, Allah will ampunkan. Dengan syarat qama Ramadan imanan wahtisaban, dengan cara-cara yang kita dah ceritakan tadi. So Allah nak sangat mengampunkan kita. Rasulullah sebab tu dia sampai personally invite everyone, please, 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 hidupkan Ramadan anda. Sebab apa? Allah ni nak ampunkan kita. Kenapa nak belagak sangat kan? So dia kata, tu yang Ustaz Adi Hidayat kata, nak berapa Ramadan lagi baru kita nak dapat keampunan Allah? Tak cukup ke 15-16 tahun dapat Ramadan dah kan? Tak juga dapat keampunan, nak berapa lagi? Jadikanlah Ramadan kali ni kita betul-betul dapat keampunan. Saya pun cakap kat diri saya sendiri, saya pun tak confirm lagi dapat ke tak kan. Okay, jadi ada soalan tu daripada Zeti. Kak Atin, kalau buat qiyam tu boleh ke buat tahajud? Okay, satu je solat yang kena syarat dia tidur dulu, iaitu solat sunat tahajud tu sendiri. Solat sunat lain, awak tak tidur dulu pun tak apa. So dia boleh dibuat sunat taubat, sunat hajat, apa-apa jenis solat semua boleh kalau awak tak tidur dulu. Hanya solat sunat tahajud 2 rakaat sahaja yang kena tidur dulu. Jadi awak solatlah apa sahaja sepanjang qiyam tu lepas daripada isyak. Ada solat tarawih dan sebagainya kan. Yang penting merasai Al-Quran, bercakap dengan Allah, mean what we say, feel what we say. Because we really want to talk to Allah dalam solat kita. We really want to feel solat kita seperti mana Rasulullah feel solat dia kan. Itulah qama Ramadan, yang mana kita nak supaya kita dapat ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Semua dosa kita boleh dan berpotensi untuk diampunkan oleh Allah. Sebab itulah ada satu hadis yang bila Nabi naik mimbar, Nabi baca amin, amin, amin 3 kali. Lepas tu sahabat pun tanya, kenapa kau amin Rasulullah? Tadi aku naik tu malaikat ada berdoa dan aku aminkan. Salah satu doa dia adalah, celakalah orang yang jumpa Ramadan tapi tak diampunkan dosa-dosanya. Sebab apa? Allah being extremely, extremely, extremely merciful, being afu, being ghafur pada bulan ni, tapi still tak dapat kemaafan. You are the biggest loser. Macam itulah.
So, kalaulah di bulan yang Allah sangat being extremely merciful ni, kita tak dapat keampunan, kita nak bila lagi kita dapat keampunan? Macam itulah kan. Sujudlah kawan-kawan, kita sungguh-sungguh qamakan Ramadan kita, semangatkan diri kita, jadikan dosa-dosa kita sebagai driving force kita untuk hidupkan Ramadan kita sebab kita nak dapat pengampunan, dan jadikan personal invitation daripada Rasulullah tu driving force kita untuk kita dirikan Ramadan kita. Because Rasulullah, way before kita even born, dia dah invite kita untuk qama Ramadan kita. InsyaAllah, rasakan malam ni malam terakhir kita. Esok kalau dapat hidup lagi, esok Ramadan terakhir kita. Qamakan sungguh-sungguh. Every moment that we have, make it count. Hidupkan dia. Rasakan di Ramadan terakhir. Sebab kita nak hidupkan dan nak sambut invitation Rasulullah, dan kita banyak sangat dosa yang kita nak minta ampun. Sebab tu kita nak solat sunat, kita nak solat banyak baca Quran, tapi jangan lupa solat wajib. So wallahu alam, itu saja yang saya nak share malam ni. Barakallahu fikum. Moga menjadi sahamlah untuk kita semua. Moga-moga kita menjadi orang betul-betul qamah Ramadan kita. Saya sendirilah orang yang paling banyak bercakap ni kan. Moga-moga saya pun terbangkit dan buatlah benda yang saya cakap. Moga-moga Allah sudi mengampunkan kita, merahmati kita, memberikan kita neraca dan cara pandang yang benar tentang Ramadan, betul-betul hidupkan dia, dan mengampunkan dosa kita dan memberikan kita piala takwa. So kalaulah kita bersungguh-sungguh itu untuk dirikan Ramadan kita, harap-harapnya kita dapatlah memfulfill requirement la'allakum tattaqunan. Orang yang bersungguh-sungguh untuk dapat takwa, moga-moga Allah sudilah bagi kita takwa tu kan. Yang dengannya kita akan dapat furqan, yang dengannya kita akan dapat syurga.